Okey Ashraf, buka kamera Ashraf. Tapi belum mulalah, buka kamera dulu. Kejap lagi baru saya suruh Ashraf bentang. Duduk dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Ashraf lah terutamanya kerana hari ini Ashraf sendiri yang minta untuk buat pembentangan melalui Google Meet. Walaupun Ashraf dah diberitahu tu sebenarnya agak lewat, tetapi saya tabik lah dengan Ashraf sebab agak cepat jugalah Ashraf menyiapkan kerja-kerja untuk PBL ini, dan hari ini Ashraf tadi dia WhatsApp dengan saya kata dia nak buat hari ini pukul 3. Baik, Ashraf bersama dengan kita hari ini ada Cikgu Hajiah. Cikgu Hajiah mengajar matematik kan kelas Ashraf? Ya Ashraf. Jadi saya dengan Cikgu Hajiah akan dengarlah pembentangan Ashraf. Jadi Ashraf nak membentang dan menggunakan kaedah apa? Bercerita? Bercerita? Okey. So, kalau Ashraf dah bersedia, Ashraf boleh mulalah. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang alam semesta. Jangan tadi bodoh. Mama. Ashraf dah mula belum sebenarnya? Belum Cikgu. Belum. Okey. Cuba dekat kameranya, jauh macam mesti nampak. Boleh dekat lagi? Ke awak letak atas meja ke macam mana? Ashraf, dapatkah kamera tu lurus facing awak terus Ashraf? Jangan ada sengit-sengit lurus 90 darjah ke arah awak Ashraf. Dengan carta yang awak tampal tu. Meja dia rendah Ustazah kan? Yelah mungkin. Dah mulai Cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang alam semesta. Hada al-ardu, ini bumi. Hada al-qamari, ini bulan. Hada asy-syamsu, ini matahari. Hada ar-rihu, ini angin. Hada qawzu quzha, ini pelangi. Hada an-najmu, ini bintang. Saya akan membacakan surah Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Surah Asy-Syams ayat 91, surah ke-91 ayat 1. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila ia mengiringinya. Surah Asy-Syams ayat kedua. Wal ardi wa ma tahaha, serta bumi yang menghamparkannya untuk kemudahan makhluknya. Surah Asy-Syams ayat ke-6. Ini adalah contoh-contoh ayat yang saya telah buat. Yanzilu as-sahabi min al-matari as-samai
yuniru fil qamari. An-najmu yatala'la fil laili. As-sama'i fi yadharu qawsu quzha. As-sama'i fi yajri as-sahab. Pelangi berlaku akibat pembiasan cahaya daripada air hujan. Pelangi akan mengeluarkan 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, dan ungu. Ada soalan? Okey, saya ingatkan apalah tadi kan awak macam tu, ada soalan ke tidak. Baik, Ashraf, tadi awak ada sebut ayat bahasa Arab awak, yanzilu as-sahabu minal matar. Yang pertama rasanya kot. Cuba awak tengok. Yang pertama tadi apa awak sebut? Yanzilu ke? Okey, yanzilu as-sahab minal matar. Okey. Apa makna as-sahab? As-sahab bermaksud awan. Okey, awan. Apa makna al-matar? Di langit. Matar. Berarah. Langit. Langit as-sama. Matar? Berarah. Bukan. Matar. Dia benda yang berair. Mengalir. Bukan. Dia turun daripada awan. Apa dia? Hujan. Hujan. Okey, yanzilu bermakna turun. Cuba awak lihat balik ayat awak, betul ke tidak susunan dia? Yanzilu turun. Salah. Jadi ayat sebenarnya ialah Yanzilu al-matar min as-sahab. Sahih. Baik, yang seterusnya tadi awak ada sebut yang terakhir rasanya kot susunan ayat as-sama'u fi yajri as-sahab. Adakah? Ada? Jadi ayat sebenarnya ialah As-sahabu yajri fis sama'i. Masya-Allah, mumtaz. Betul. Okey, baik, seterusnya ada lagi nak dibentangkan? Tak ada. Tak ada. Yang soalan-soalan lain, soalan ketiga, jarak antara bumi dengan matahari. Jarak antara bumi dan matahari adalah 150 juta kilometer. Okey. Lagi? Okey, saiz planet yang paling besar di dalam sistem suria? Mushtari adalah planet terbesar dalam sistem suria. Saiznya adalah 69.911 kilometer. 69,911 kilometer. Okey. Baiklah. Kalau kita mengira jarak jauh, kita menggunakan unit ukuran Jisim dan panjang. Cikgu Haji. Okey, unit bagi mengira panjang Ashraf, ukuran panjang. Kilometer, sentimeter dan milimeter. Okey, tadi Ashraf dah sebut kilogram. Kilometer. Okey, unit untuk jisim pula Ashraf. Kilogram dan gram. Okey. Ada lagi nak dibentang Ashraf? Tak ada. Okey. Baik Ashraf, jarak bagi setiap planet daripada bulan, bumi dengan bulan berapa jauh? Jarak antara bumi dan bulan adalah 384.400 kilometer.
Okey, ada maklumat lain mungkin daripada Marikh ke bulan dan Zuhal ke bulan? Jarak antara bulan ke Marikh adalah 361 juta kilometer. Manakala jarak antara bulan ke Zuhal adalah 1.3639 bilion kilometer. Okey Ashraf. Ni tanya. Kalau cikgu tanya di bumi berapakah bilangan satelit menjadi di bumi? Bilangan satelit menjadi bumi. Bilang apa? Bilangan. Tak jelas lah. Bilangan satelit yang ada di bumi. 26. 36. Okey, macam mana pula dengan bilangan satelit menjadi di Marikh? 2. 2. Oh, bulannya. Ya. Bulan di bumi pula ada 1. Manakala di Marikh ada 2. Okey. Ada lagi yang dikongsi Ashraf tentang bilangan planet di planet lain? Bilangan terjadi di planet lain? Tak ada. Okey Ashraf, daripada jarak-jarak yang awak sebut tadi, yang mana paling jauh dengan matahari? Daripada planet yang disebut tadi, Bumi, Marikh dengan Zuhal, yang mana paling jauh daripada matahari? Neptune. Zuhal. Zuhal. Okey, baik. Sekarang ni nyatakan maksud pupus dan diancam kepupusan. Pupus bermaksud haiwan atau tumbuhan yang tidak hidup di bumi ini. Diancam kepupusan pula bermaksud haiwan atau tumbuhan yang akan hilang dari bumi. Okey, boleh bagikan contoh? Haiwan yang pupus adalah burung dodo dan dinosaur. Yang diancam kepupusan? Haiwan yang diancam kepupusan adalah panda. Apa dia? Panda. Oh, panda. Okey. Baik, apakah fenomena alam yang berlaku baru-baru ini? Fenomena alam yang baru berlaku baru-baru ini adalah banjir. Banjir di mana? Sarawak. Okey, bagus. Baik, seterusnya apakah faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan? Aktiviti manusia, bencana alam dan pencemaran adalah faktor ancaman haiwan dan tumbuhan. Okey, bagus. Jadi apa yang Ashraf faham berkenaan dengan alam sekitar? Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Baik, atas sebab itulah kita ada haiwan, tumbuhan, kita kena jaga alam sekitar, tetapi masih lagi berlaku pencemaran alam sekitar kan. Jadi Ashraf rasa kenapa? Ataupun sebab-sebab berlaku pencemaran alam sekitar? Apa? Sebab-sebab berlaku pencemaran alam sekitar. Pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran pokok. Pencemaran pokok. Pencemaran pokok yang ditebang. Okey, pokok yang ditebang. Kenapa boleh berlaku perkara-perkara ini? Rasa-rasa Ashraf lah, kenapa manusia masih lagi membuat pencemaran-pencemaran ini? Kerana mereka membuatnya tanpa peraturan. Okey, tanpa peraturan. Maksudnya kalau kita nak mengelakkan daripada berlaku ni, kita perlu buat apa? Menghidupkan hutan simpan. Okey, bagus. Menjaga haiwan yang liar. Elakkan daripada membeli barang kulit haiwan. Dan juga membuat poster
anti anti po- eh, supaya tidak boleh menebang pokok. Poster apa? Poster jangan memotong pokok. Jangan memotong pokok. Okay. Baik. What does 3R mean? 3R meanings is reuse, reduce, and recycle. Okay. Where can you find recycling bins? We can find the recycling bins in house depot, in factory, and other place. Oh, okay. It means at public place lah kan? Okay, seterusnya, how many colours recycling bins are introduced? There are 3 types of recycle bins color. It is blue, brown, and yellow. Blue, brown and yellow. Okay, blue for? Plastic, Blue for plastic. Brown, brown, cans, cans. And another one is what yellow? aluminium. Aluminium. Okay. Baiklah. So sekarang ini Cikgu Hajiah boleh tanya soalan lah. Okay Ashraf, tadi Ashraf ada berbincang tentang planet-planet, jarak-jarak planet dan saiz-saiz planet. Okey, sekarang bincangkan pula kesan jika bumi berada paling dekat dengan matahari Ashraf. Jika bumi paling dekat pada matahari, seluruh permukaan pada bumi akan merasa panas dan tidak akan ada hidupan satu pun dapat tinggal di sana. Okey, mengapa Ashraf kata tidak terdapat satu pun hidupan yang berada jika bumi berada dekat dengan matahari? Kerana ianya sangat panas dan tidak ada rasa sejuk pun di sana. Okey, bagaimana pula jika bumi berada paling jauh daripada matahari? Permukaan bumi akan merasa sejuk dan satu kehidupan pun tidak akan dapat di sana, tidak dapat hidup di sana. Jadi apa yang boleh kita buat kesimpulan mengenai kedudukan bumi daripada matahari? Kedudukan bumi mestilah tepat pada tempatnya kerana ianya boleh mengawal panas dan sejuk. Ustazah, itu saja Ustazah. Okey, Ashraf, soalan seterusnya ialah cadangkan cara mengatasi ancaman yang dihadapi oleh haiwan atau tumbuhan. Cadangkan cara mengatasi ancaman yang dihadapi oleh haiwan dan tumbuhan. Mengadakan peraturan. Okey. Maksudnya peraturan tu kita nak buat macam mana? Memotong pokok mengikut kesesuaian. Memotong pokok ikut kesesuaian. Kalau dari segi haiwan? Menjaga mereka di zoo. Menjaga mereka di zoo. Baik, apakah akibat kalau kita tidak mengamalkan adab terhadap alam sekitar? Semua tumbuhan dan haiwan akan lupus. Oh, okey. Jadi kalau tumbuhan, haiwan tak ada, apa kesannya kepada manusia? Manusia tidak dapat makan, minum ataupun udara. Okey. Kenapa manusia tidak mendapat udara? Kerana pokok mengandung oksigen. Jika tiada tumbuhan, maka oksigen pun tidak ada. Oh, okey. Bagus. Baik, seterusnya, tapi yang ini soalan dalam bahasa Inggeris. What would happen
if we do not recycle waste and garbage? If we do not recycle garbage, all the world will full of trash, and we cannot breathe deeply, and we cannot breathe perfectly. Okay, thank you. Baik, Ashraf, katakanlah awak ini dilantik menjadi seorang ketua di kampung lah. Kita ambil di kampung Tambirat. Okay, ketua kiranya pemuda yang akan memimpin di kampung Tambirat. Jadi, situasi di kampung Tambirat ketika ini ialah sungai di kampung Tambirat kotor. Ada banyak sampah. Kemudian di kampung Tambirat sendiri banyak lalat disebabkan masyarakat di kampung Tambirat tidak menjaga kebersihan. Apa yang awak nak buat supaya kampung yang awak duduk itu, kampung Tambirat, boleh menjadi sebuah kampung yang bersih dan menjadi contoh kepada kampung-kampung lain? Saya akan mengadakan gotong royong untuk membersihkan sungai. Lagi? Awak ketua, sekarang ni adakah awak seorang-seorang saja yang nak bergerak? Saya akan mengumpulkan semua penduduk di kampung dan mengadakan gotong royong membersihkan sungai. Okey, biasanya kalau kita buat gotong royong, kita ambil 1 hari atau 2 hari. Okey, 1 hari, 2 hari, mungkin dalam 1 minggu keadaan kampung bersih. Kemudian penduduk kampung masih lagi dengan sikap yang suka buang sampah merata-rata. Apa yang awak perlu buat lagi? Saya akan menyediakan tong sampah di tepi jalan supaya penduduk kampung di sana dapat membuang sampah. Okey, itu cadangan yang baik, tapi cuba kita lihat di SK Tambirat. Di SK Tambirat walaupun di dalam kelas ada tong sampah, tetapi masih lagi murid buang sampah merata-rata. Rasa-rasa awak kenapa sebenarnya? Mungkin mereka tidak ada ketua kelas, tidak ada ketua kelas yang bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan kelas. Okey, kalau tapi ada juga yang ada ketua kelas. Ketua kelasnya bagus tetapi masih lagi. Boleh kita katakan kalau kita letak 1000 tong sampah sekalipun tetapi masih lagi nak buang sampah merata-rata. Rasa-rasa awak kenapa? Mungkin mereka tidak dapat mendisiplinkan sendiri untuk membuang sampah di tong sampah. Oh, okey. Jadi sekarang ni awak tahu keadaan buang sampah walaupun di kampung berlaku kerana tidak ada disiplin kan. Jadi sekarang ini awak sebagai ketua tadi, macam mana awak nak disiplinkan mereka? Okey, yang pertama tadi awak kata okey, kita buat gotong royong. Tapi gotong royong belum mampu untuk disiplinkan mereka. Kedua, awak kata tadi nak sediakan tong sampah banyak-banyak. Belum tentu mereka berdisiplin. So apa yang awak rasa awak boleh buat lah supaya mereka ni betul-betul disiplin dan selepas itu awak pun bagus. Selepas saya buat ini, penduduk kampung semuanya menjaga kebersihan. Saya akan menyediakan peraturan, iaitu membuang sampah di tempat di tong sampah. Kalau tidak ikut peraturan, apa yang awak nak buat? Bayar. Okey. Jika mereka membuang sampah di sungai, mereka perlu membayar. Bayar denda. Okey, bagus. Satu cadangan yang baik lah, bayar denda. Ada apa-apa lagi yang boleh dibuat supaya ianya berterusan, sikap disiplin tu berterusan? Saya akan menghias sungai itu dengan ikan-ikan yang cantik. Okey, baik. Menghias sungai
dengan ikan-ikan yang cantik. Okeylah, boleh menjadi satu tarikan lah nanti lama-lama di Kampung Tambiran. Baik, tadi kita dah sebut berkenaan dengan recycle bins. Ada 3 warna kan. Baik, kalau kita ada kaca, kita akan buang di dalam yang warna coklat. Kalau kita ada plastik ataupun aluminium, kita buang dalam tong warna oranye. Kalau kertas, tong warna biru. Tapi macam mana kita nak buang sisa makanan? Contoh macam di rumah mak awak masak kan, ada apa kupas bawang, kemudian ada lebihan makanan. Di mana kita nak buang? Buang Atau ada cara lain? kita boleh membuang dalam tong sampah biasa saja. Okey. Selain daripada kita buang, ada tak cara lain yang kita boleh buat lah? Kita boleh beri makanan kepada kucing, kepada haiwan-haiwan. Oh, okey. Kalau ada nasi tak habis, kita boleh bagi ayam. Kalau ada ikan, kita boleh bagi kepada kucing dan sebagainya. Baik, tapi tahu tak Ashraf, sisa makanan tu kita boleh buat baja. So kita boleh buat baja, kemudian dia boleh digunakan untuk tanaman. Okey, Cikgu Hajiah ada soalan lain Cikgu Hajiah? Okay, Ashraf. Sebagai seorang pelajar, pada pendapat Ashraf, bagaimanakah cara kita untuk menanam rasa sayangkan bumi kepada para adik-adik pelajar yang lain. Ashraf tahun 6. Jadi macam mana kita nak tanamkan sikap sayangkan bumi dalam sekitar kepada pelajar-pelajar? Saya akan menunjukkan mereka cara untuk membuang sampah. Okey Ashraf, bagaimana pula kita nak perkenalkan kepada rakan-rakan murid betapa indahnya ciptaan Tuhan dan betapa sempurnanya ciptaan Tuhan kepada adik-adik? Saya akan menanam pokok yang subur dan menghias pasu padanya. Okey, itu saja Ashraf. Kembali dah Ustazah. Okey, terima kasih Cikgu Hajiah. Jadi Ashraf, sebelum kita berakhir, boleh Ashraf buat satu kesimpulan daripada pembentangan Ashraf ini daripada awal sehinggalah sekarang ni, apa yang boleh disimpulkan? Kita kenalah jaga kebersihan bumi supaya bumi akan kekal bersih. Okey, apa kesan dia kalau bumi kekal bersih? Semua penduduk di bumi akan berasa selesa. Oh, okey. Baiklah, terima kasih Ashraf. Saya ucapkan sebab telah selesai membuat pembentangan PBL dan KMR ini, dan saya ucap terima kasih, tahniah, kerana pertama sekali ialah Ashraf boleh berkomunikasi dengan baik. Sebab satu, Ashraf dah biasa. Ashraf cepat berfikir. Ashraf dah biasa buat spontan. Kan? Okey, yang kedua, daripada jawapan-jawapan Ashraf tadi memang menunjukkan Ashraf ada sikap seorang pemimpin. Sebab tadi bila Cikgu Hajiah tanya, Ashraf jawab Ashraf akan menunjukkan cara kepada rakan-rakan di sekolah, adik-adik di sekolah, cara untuk membuang sampah. Yang mana sebenarnya dia merupakan macam role model. Ashraf menjadi role model lah. Bila kita buat sesuatu yang baik, kemudian lama kelamaan orang lain akan ikut. Okey, jadi saya harap ianya dikekalkan sebab Nabi sendiri pun didatangkan ke bumi ini untuk mengajarkan manusia ini akhlak yang sempurna. Sebab itu masa zaman dahulu ramai orang mudah untuk masuk Islam sebab melihat kepada peribadi Nabi. Nabi bukan sekadar mengajar sahaja, tapi Nabi tunjuk. Bila tunjuk, dia akan rasa lebih percaya, lebih mudah dan lebih disenangi. Jadi saya harap Ashraf mengekalkanlah sikap
kepimpinan yang sebegitu, memberi tunjuk ajar, menunjukkan sesuatu yang baik kepada rakan-rakan, dan saya rasa tidak salah sebab satu Ashraf dilantik menjadi ketua murid. Okey, jadi untuk keseluruhannya kalau daripada saya sangat bagus kerana Ashraf dah menyebut perkataan-perkataan bahasa Arab dan telah dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada perkataan-perkataan yang kita dah belajar dan dapat dikaitkan pula dengan matematik sebab ada jarak tadi, ada kira-kira, kita mengaitkan juga dengan subjek sains, subjek pi dan juga bahasa Inggeris. Okay, daripada Cikgu Hajiah. Okey Ashraf, cikgu pun nak ucapkan tahniah dan syabas kepada awak. Awak dapat menyiapkan tugasan dalam masa yang begitu singkat, dapat membentang dengan baik, dah berusaha untuk setting kamera awak. Okey, baju pun sedondon dengan dinding dapat matching. Membentang dengan baik sekali, bercakap dan menjawab dengan lancar walaupun awak tak bersedia dengan soalan-soalan spontan. Okey, di tahniah cikgu ucapkan. Dan dari segi pembentangan awak tadi, cikgu memang kagum bila awak kaitkan dengan Al-Quran. Jadi tak ramai murid yang ada kebolehan seperti itu Ashraf. Itu adalah kemahiran berkomunikasi. Jadi cikgu harap ini adalah ciri pemimpin yang kita nak sebenarnya Ashraf. Jadi cikgu harap lepas ini awak dapat meningkatkan lagi kemahiran berkomunikasi awak untuk sebagai pemimpin di masa depan nanti. Tahniah. Baik, daripada Ashraf, kalau ada apa-apa yang hendak diperkatakan sebelum kita berakhir. Saya ingin mengatakan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang memimpin saya sampai inilah. Okey, itu saja? Ya. Okey, baiklah Ashraf, sekali lagi saya ucapkan tahniah banyak-banyak atas kejayaan, pada saya kejayaan yang besar ni sebenarnya. Okey, sebab Ashraf nak buat live macam ni. Rakan-rakan lain ada yang buat rakaman tapi masih belum selesai. Jadi apa-apa berkenaan dengan PBL KMR ini saya akan maklumkan nantilah. Okey? Okey, jadi terima kasih Ashraf. Sampaikanlah salam kami ni kepada keluarga Ashraf. Okey? Okey. Okey, terima kasih Ashraf. Semoga berjaya. Assalamualaikum. Salam. Okey. Macam mana Cikgu Hajiah? Okey? Okey juga. Boleh lah, dia ada idea tapi mungkin idea dia kurang tak berkembang sangat lah kan. Nervous juga tu, mungkin bilik dia panas tu kan Zaza, macam tak selesa. Yelah, kesian juga tapi okey lah dia dah yang terbaik dan dia boleh jawab dalam bahasa Inggeris tu pun kira macam confident lah untuk menjawab yang bahasa Inggeris tadi kan. Boleh latih lagi tu. Itulah. Okay, so Cikgu Hajiah, kita jumpa lagi nanti insyaAllah bila-bila. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga Zaza. Okay, Assalamualaikum. Salam.